Hai, Assalamualaikum. Bertemu kita sekali lagi di dalam channel Firdaus Zubli ini. Hari ini saya ingin berkongsi dengan anda ya, pengetahuan, ilmu berkaitan dengan servis yang saya fokuskan kepada penapis udara aircon ataupun kita panggil dia sebagai air filter. Ya. Di dalam penerangan pada hari ini memberikan contoh berdasarkan kepada aircon non-inverter 1 horsepower yang berada di belakang saya. Sekarang ini kalau kita tengok aircon ini sedang beroperasi ya. Dari segi luarannya memang tidak ada masalah. Kita tengok okey semua. Tetapi kita perlu beri perhatian kepada bahagian servis. Maksudnya kita akan buka dan kita tengok ini yang basic punya, iaitu air filter, dan dari situ kita akan dapat beberapa ilmu. Okay, jom kita tengok. Okey, ini aircon tadi jenis non-inverter yang sedang beroperasi. Kalau kita tengok memang tak ada masalah, aircon ini berfungsi, lawa dan sebagainya. Tapi sekarang ini kita akan tengok yang di dalam, apa yang ada di dalam aircon ini, bahagian dalam. Terutama kita akan fokuskan kepada air filter. Jom. Okey, saya offkan dulu aircon ini sebab kita nak buka dia, kita nak tengok ini dalam penapis. Okey, so saya buka. Biasanya kalau aircon yang jenis baru dia memang mudah, dia friendly untuk maintenance. Jadi dia mudah untuk dibuka, ya. So saya buka. Okey. So ini dalam. So kita boleh tengok. So kita boleh tengok filter ini saya memang sengaja letakkan satu filter yang telah dibersihkan ya. Ini filter dalam keadaan yang baik. Bersihkan. Ini filter yang tidak dibersihkan, yang dibiarkan. Yang ramai orang dia tengok luar aircon ni okey, tetapi sebenarnya filter di dalamnya dalam keadaan yang kotor. Ya. Okey. Bila aircon kita beroperasi tetapi dia dalam keadaan filternya yang kotor seperti ini, masa kita tengok ada yang kat sini aliran udara sejuk boleh keluar, tetapi ke yang lain dia akan tersekat, ya, kotor. Berbanding dengan ini, maksudnya aliran udara yang sejuk itu mudah untuk keluar masuk dan menyejukkan ruang di dalam bilik. Okey. Okey. Ini contoh air filter yang tidak dibersihkan, ya. Dan kalau kita tak buka, kita tak tahu. Air filter ini kita boleh cuci sendiri. Jadi siapa-siapa pun boleh buat, asalkan dia, kalau aircon kita di tempat yang tinggi, kita kena panjat sikit lah, ya. So kita buka. Kalau kita tengok dekat sini dia ada anak panah, mudah sahaja. Untuk aircon saya ni mudah sahaja. Kita boleh kita just tolaknya ke atas sebab kita nak buka air filter kita ni. Okey. Kemudian saya tarik, ya, dia tarik saja. Okey. Ini adalah rupa air filter yang belum dibersihkan. Okey. Okey, ini saya buka air filter yang saya dah bersihkan. Tapi saya memang sengaja letakkan satu belum, satu dah dibersihkan sebab saya nak mudah, saya nak terangkan dan mudah tuan-tuan dan puan-puan faham, ya. Bila kita nampak dia dibezakan secara bersama. So yang ini saya tak sentuh lah. Sepatutnya memang yang ni pun kita kena bersihkan. Saya tak. Kita fokus kepada filter saja dulu untuk hari ini. Okey. Inilah filter kita. Maksudnya filter saya lah. Ya, filter aircon saya. Ini filter yang telah dibersihkan, ya. Kita tengok habuk-habuk telah dibuang, telah dicuci, saya dah bersihkan. Ini yang belum dibersihkan. Kita nampak. Okey. Dalam keadaan yang tidak bersih. Apakah yang terjadi apabila kita mengekalkan penggunaan aircon dalam keadaan sebenarnya filternya kotor? Yang ini yang kita kena tengok. Okey, jom saya sharekan. Okey, tadi saya dah tunjukkan tentang aircon non-inverter, ya, jenis AC, 1 horsepower, bagaimana rupa air filter kita, ya, penapis udara. Saya tunjukkan yang dah dibersihkan dengan belum dibersihkan. Bila kita tengok dia secara bersama, kita nampak terus
ya, perbezaan yang begitu ketara. Jadi apa implikasinya kalau kita tidak membersihkan kita punya air filter, penapis udara ini? Kita boleh bersihkan sendiri sebenarnya, ya, sebab kebanyakan aircon yang sekarang ini dia mesra maintenance, friendly maintenance. Maksudnya dia mudah untuk dibuka, macam saya tunjuk tadi, mudah untuk dibuka, kemudian muntah untuk kita cabut, lepas tu kita boleh pergi bersihkan. Okey, isu yang pertama, apabila kita membiarkan aircon kita di dalam keadaan dia punya penapis udara itu tidak dibersihkan, ya, ataupun tidak ditukar. Yang pertama sekali adalah isu tentang kecekapan kita punya aircon. Kecekapan aircon kita akan menjadi rendah, menurun. Ya. Kenapa? Apabila kita punya penapis, ya, penapis kita dalam keadaan yang kotor seperti ini, maka aliran udara yang sejuk yang sepatutnya akan keluar dan yang sepatutnya akan melalui ini, dia macam jadi tersumbat. Jadi sebab itu bilik kita rasa kenapa? Bilik aku merasa kita dah buka suhu yang agak tinggi. Kita dah rendahkan suhu. Contohnya 20 darjah Celsius tapi rasa tak berapa sejuk lagi. Ya. Jadi bila kita rasa tak berapa sejuk, tindakan kita, ya, biasanya kita akan turunkan, rendahkan lagi suhu sebab kita nak bagi bilik kita sejuk. Apabila kita rendahkan lagi suhu, bermaksud kita telah mengarahkan kita punya kompresor aircon untuk bekerja lebih keras dalam tempoh yang lebih lama. Kesannya nanti kita menggunakan elektrik yang lebih banyak, ya? Sedangkan benda itu sebenarnya kita boleh elakkan. Bila kita bersihkan nanti, kita dah bersihkan macam ini kita punya filter, maka udara yang sejuk itu pun boleh keluar dengan mudah tanpa sekatan. Jadi kita cepat rasa sejuk dalam bilik dan kita tidak perlu pun menurunkan suhu, ya? Rendahkan suhu sebab kita nak bagi sejuk. Kita komplain lah, kita bagi tahu dengan pasangan ke, kita bagi tahu dengan isteri, kita bagi tahu dengan, ataupun anak komplain bilik tak sejuk. Sebenarnya rupanya hanya filter ini tidak dibersihkan, ya. Dia mungkin ada isu-isu lain, tetapi yang saya kongsikan ini adalah basic yang semua orang boleh buat sebenarnya, ya. Jadi bersihkan saja, ya. Saya bersihkan saja. So boleh pergi bawa dekat bilik air ataupun di garaj kita ke apa ke, cuci saja, kemudian keringkan dan nanti kita akan pasang balik. So nampak perbezaan. Yang ni tembus, nampak muka saya, ya, berbanding dengan yang ini kotor. So ni muka saya pun dah tak nampak. Itu yang paling mudah lah, ya. Perkongsian saya, video-video saya akan menerangkan menggunakan analogi ataupun contoh-contoh yang mudah untuk difahami. Sebab saya nak orang yang masuk dalam channel ini, walaupun dia tidak ada pengetahuan tentang teknikal elektrik, tapi dia boleh faham. Itu matlamat saya. Saya berkongsi benda yang orang boleh faham, walaupun tuan-tuan dan puan-puan mungkin bukan dalam bidang elektrik. Okay. Yang pertama, yang tadi adalah isu kecekapan kita punya aircon. Jadi bila kecekapan kita merosot, ya, jadi kita punya penapis ini dia akan, tujuannya adalah untuk memerangkap zarah-zarah, ya, zarah-zarah asing dalam udara dalam bilik ini. Tetapi bila penapis itu kotor macam tadi, kotor dan tidak dibersihkan, ia akan menyebabkan udara sejuk yang masuk melalui penapis ini dia akan terhalang. Jadi kecekapan kita punya aircon pun menurun. Itu yang pertama, isu. Yang pertama. Isu yang kedua adalah isu kebersihan. Sebab saya tunjukkan tadi aircon dalam keadaan yang biasa. Dalam keadaan yang kita tengok macam okey, aircon kita okey, dia berfungsi, masih rasa sejuk. Tapi bila kita buka, rupa-rupanya dia dalam keadaan yang kotor. Yang sebelah kiri tadi dalam keadaan yang kotor. Itulah bila dalam keadaan yang kotor, bermaksud aliran udara yang keluar daripada aircon kita sebenarnya dia keluar daripada tempat penapis yang kotor. So bila dia keluar daripada tempat yang penapis yang kotor itu, sebab itu kalau dalam bilik kita ataupun rumah kita, dekat perabot dan juga perkakas elektrik mudah ada habuk. Sebab apa? Penapis yang kita guna itu pun memang kotor, ya? Jadi dia akan ada isu kebersihan, ya? Dia akan ada isu berkaitan dengan kebersihan. Itu isu yang kedua. Kalau kita tak servis kita punya air filter, saudara. Isu yang ketiga, semestinya isu ini yang kita perlu beri perhatian adalah isu duit yang kita keluarkan
hanya kerana filter sebenarnya, kalau kita bersihkan, kita boleh jimatkan elektrik kita. Bila kita jimatkan elektrik, kita akan menjimatkan wang yang dibelanjakan untuk membayar bil. Ya. Dan bila filternya bersih, kompresor tidak perlu bekerja terlalu keras dan tempoh yang lama untuk menyejukkan wang bilik kita misalnya. Jadi bila tidak perlu bekerja lebih keras, bilik pun cepat sejuk, maka sebenarnya kita menjimatkan duit kita. Jadi isu yang ketiga adalah tentang isu duit ataupun wang yang perlu dibelanjakan. Jadi berdasarkan perkongsian-perkongsian saya ini, apa yang kita perlu buat ialah nanti saya tunjukkan kita nak pasang balik yang telah dibersihkan. Ini yang telah dibersihkan. Dan ada dua yang telah dibersihkan. So nanti kita akan pasang balik. So ini yang ini adalah yang telah dibersihkan. Kita punya filter yang telah dibersihkan. So nanti pasang balik, senang saja. Proses itu terlalu mudah. Okey. Jom kita pasang balik. Yang ini yang telah dibersihkan, kita pasangkan balik. Dia mudah saja, proses nak pasang pun mudah. Nak keluar mudah, nak pasang pun mudah. Jadi kita tolak saja ikut dia punya alur itu. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan dia punya slot dan kunci balik semula. Dah selesai. Kemudian yang satu lagi yang memang dah bersih tadi pun saya masukkan. Okey, kita masukkan. Dan alright. So kunci dah siap. Yang ni semua orang boleh buat. Saya tutup. Dan sekarang ini kita punya aircon dah boleh digunakan. Okey. Dalam perkongsian ini saya tidak fokus kepada servis yang lebih besar. Yang maksudnya kita perlu bersihkan coil dalam itu dan sebagainya. Yang ni yang orang amatur pun boleh buat. Tetapi nanti kalau ada duit boleh panggil orang yang pakar ataupun memang dalam bidang servis aircon untuk bantu untuk membersihkan kita punya aircon atau top up gasket dan sebagainya. Cuma perkongsian hari ini fokus kepada kita tukar air filter saja. Okey, sekarang kita dah pasang kedua-dua air filter yang memang dah bersih. So lepas itu kita memang akan rasa perbezaan udara yang keluar daripada kita punya aircon itu. Selain dia sejuk, dia lebih bersih dan kita rasa lebih segar. Jadi moga-moga dengan perkongsian ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat. Kepada yang belum subscribe channel YouTube saya ini, dijemput untuk subscribe. Dan jika video ini memberi manfaat kepada anda dan mungkin akan memberi manfaat kepada orang lain, maka anda boleh tolong like dan juga share video ini dan niatkan kita berkongsi ilmu. Okey, kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Jika ada apa-apa komen di dalam ruangan YouTube video ini, ataupun jika anda ada apa-apa lagi cadangan untuk video konten yang saya nak buat, boleh utarakan, boleh tulis dekat ruangan komen. InsyaAllah saya akan tengok yang mana yang saya boleh berkongsi, saya akan buat. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.